إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه تمشون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا على الله توكلنا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kan sallallahu sirrah. Dan bahawa ia i'tikad pula bahawa afdal segala makhluk sekaliannya ialah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalul makhluqat indal itlaq. Makhluk yang paling mulia, tidak ada perundingan lagi dan secara itlaq. Laula kama kanatil aflaq, tidak kena engkau ya Muhammad aku tak jadikan makhluk semua ni. Itulah hebat ya, maknanya maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdalul makhluqat sayyidul mursalin ya. Wa khataman nabiyyin, semua pangkat-pangkat besar ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka segala rasul-rasul yang lain, kemudian maka segala anbiya, kemudian maka malaikat salawatullah wassalamu alaihim ajmain, kemudian maka segala sahabat radhiyallahu anhum, mana paling afdal baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rasul-rasul yang ulul azm, kemudian rasul ya, kemudian nabi-nabi, kemudian lepas daripada nabi barulah turun kepada malaikat ya, kemudian kepada segala sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ashabikan nujum ya ayyuktadaitum ihtadaitum. Sahabatku seperti bintang di langit yang mana kamu ambil dan saya kamu dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahawa i'tikad bahawasanya segala makhluk mati sekaliannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa semuanya akan pergi. Kita di dunia ni bukan nak lama, bukan tongkat langit dan sebentar saja. Tapi esok lusa pun kita jalan tak tahu, wallahu alam. Tatkala habis umur mereka itu, makna mereka akan berpisah ya, menunggu masa yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai satu rahsia dia, dan mengambil segala arwah, iaitu nyawa mereka itu oleh malakul maut. Bukan malikil maut tu, malak. Malik tu salah je tu. Dia mim lam kap tu. Boleh je malik, mulk. Tu. Kalau malak mana malaikat. Dia kena baca malakul maut, yang baca malikil maut. Kalau malikil maut, raja maut. Ya, raja maut, bukan raja maut, malak. Malak maknanya malaikat. Iaitulah Israel alaihissalam. Dan ditanya mereka itu dalam kubur. Ini semua antara i'tikad yang dibentangkan secara matan dia atau ringkasan dia. Dan di bawah Israel, enggak menartikan Azrail, marakan Azrail. Iaitulah di bawah dia banyak malaikat-malaikat. Kalau kita bagi kaki tangan ni lah malaikat-malaikat lain yang mengambil nyawa tuan. Dan ditanya mereka itu di dalam kubur, ya, mana ada soal muka dan nakir. Dan soalan dia adalah soalan bentuk akidah. Malaikat tak tanya kam arkamis salah, berapa rukun sembahyang, tak ada. Dia tanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu. Ya, yang ditanya masalah makrifat, mengenal Tuhan. Bagi orang kafir dia akan jawab la adri, saya tak tahu. Malaikat titik. Sekali dia bantai itu 70 hasta ke dalam bumi. Dan pemukul dia tidak boleh diangkat kalau sekiranya berhimpun oleh jin dan manusia daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat. Tak terangkat tau. Dan macam mana besar kita pun tak tahu. Sekali dia gembat, sekali ke bawah tu, pum. Abang itu baru dalam alam barzah. Belum lagi suasana di mahsyar lagi dahsyat. Matahari sejengkal, bertindih 1000 tindih, masya-Allah. Kalau nak dibayangkan, ke depan makin dahsyat, makin dahsyat. Tu. Allah.
Disoal mereka dalam kubur, kemudian daripada ditanam mereka itu. Ya. Persoalan kalau orang tak ada kubur, ya, dia berperang mati hancur jasad dia. Bukan? Ataupun jasad dia makna tidak berkubur. Adakah disoal? Jawab dia disoal. Habis dalam kubur, dah, ini dipanggil isnad 'alal ghalib. Isnad 'alal ghalib, disandarkan soal kubur atas ghalib. Ghalib apa? Ghalibnya manusia ada kubur. Ya, dalam satu kampung tu kalau mati jarang kita ada kubur. Semua ada kubur. Jadi disandarkan kepada kubur, itu dipanggil isnad 'alal ghalib. Isnad atas, kita sandarkan atas kebiasaan manusia mati berkubur. Kalau dia mati tak ada kubur, dia telan rimau ke atau jasad dia hancur, dimakan bom ke apa semua, tetap dia akan ditanya. Yang ditanya bukan jasad dia, roh. Ya, ar-roh, ya, adalah benda yang dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Roh dia tak ada mati. Ya, roh tak ada mati. Roh adalah hidup, tapi dia makhluk. Dia ada awal dan tidak berakhir. Allah Ta'ala jadikan dia, kemudian Allah Ta'ala kekalkan dia. Itu panggil kekal yang arif. Dengan kekal Tuhan tak sama. Kekal Tuhan kekal yang hakiki. Itu sifat hakiki dia. Adapun kekal roh, juga syurga dan sebagainya, itu arif, benda baru datang. Ini benda yang dikekalkan oleh mana kalau Tuhan nak batal pun tak ada apa, dia mati habis. Tapi tak ada. Yang mati itu jasad kita, roh kita berpindah lah daripada alam dulu, alamin, alam malakut, alam mulki masuk, kemudian alam kubur balik, dan seluruh alam dia pindah. Dia inilah yang hakikat insan yang kita nak jaga ni. Ya, yang bercakap jauh dia sekarang ni. Yang bercakap jauh dia. Dia lah roh. Ya, jasad kita dia cakap dikeluarkan tengah dan dia keluar kita tengah jawab dia. Dia sentap roh, nyawa daripada hujung kaki sampai kepada lutut. Daripada lutut sampai kepada pusat, daripada pusat sentap sampai kepada ghargharah. Itu dalam hadis kita malam yugharghir, selama nyawa itu belum sampai kepada ghargharah. Kalau sampai ke sini aja habis. Ya, kulikan abwaabut taubat, diselak pintu taubat, tak ada lagi lah. Dia menangis apa pun tak. Ya, kalau boleh taubat memang dia taubat, sebab sebelum dia dekat nak mati memang ditayangkan tempat masing-masing. Bila dia dapat situ memang nak taubat, tapi itu taubat tak ada apa lagi dah. Tak diterima. Ya, saat last sekali itu. Maka dia sentap roh tadi, keluarlah. Bila keluar tinggallah sangka, tengangan. Dan maka sebab dalam kitab fiqh itu sunat kita tutupkan mulut lagi dan tutupkan, rapatkan mata. Sebab mata tak akan memandang pemenggiar roh. Dia akan pergi. Ya, berpisah roh, mufarraqatur ruh anil jasad, bercerailah roh dari jasad, itu dipanggil al-maut, kematian. Siap di sana, tunggulah start daripada alam barzah, soal muka nakir dan seterusnya, sama ada nikmat di sana atau sebaliknya. Maka disebab itu kita pun nak buat kerja, ingatkan sana. Ya, kerja biar beringat. Kata tuan-tuan kan ni buat kerja tak beringat, tak memikir. Tu kerja dunia ni, kerja dia besar, lagi besar daripada kerja dunia. Ya, iza arata an tafala amran fatadabbar akibata, fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Bila kamu nak buat satu program, satu kerja buat, maka sila perhati apa kesan ketika kita menghadap Allah Ta'ala besok. Fa in kana khairan, kalau baik famdi teruskan, wa in syarran fantahi. Kalau tak baik, hendaklah kita berhenti, stop. Sebab kehidupan sana amat dahsyat besok. Sebab nikmat sebenar di sana, juga azab sebenar berada di sana. Melainkan perhimpunan yang tertentu jua, ya, kalangan nabi-nabi, rasul-rasul, ya, orang-orang yang dipilih, itu tak adalah, mereka tidak disoal, orang-orang yang mulia. Dan bahawasanya dibangkitkan mereka pula, ini yaumul ba'as, dibangkitkan mereka itu pada hari kiamat. Ini pun dah dekat tanda-tanda kiamat. Tanda kecil, kalau kita tengok hadis-hadis sahih, tanda kiamat ni sekarang apa tuan? Begitu laju, satu timbul. Kalau masa ni kita dah rasa senang dah, seminggu sekejap tuan ni, ya. Dah berlambak ada tanda kiamat. Tunggu tanda besar. Ya, sekali dekat-dekat besar, ISIS itu antara dalam hadis, ya, golongan-golongan yang bendera hitam, yang mana mereka itu akan membunuh, yaqtulunal mu'mina wa yatrukунal yahud. Mereka bunuh orang Islam. Kita tengok dalam video dia sembelih dan ditinggalkan akan Yahudi. Orang Yahudi kafir tak sembelih, dia kerja kaum Islam. Dan Nabi kata kalau kau bertemu zaman tu, biarkan dia, maka akhirnya dia akan bergaduh dia sendiri. Dan akhirnya dia akan padam. Ketika itulah tumbuh terbitnya Imam Mahdi, dan ya, Imam Mahdi akan keluar, dan seterusnya proses besar tu, ya. Dan zaman kan makin lama makin dekat, tanda-tanda dah banyak sangat. Jadi mana ingatkan daripada yaumul ba'as, hari dibangkitkan balik. Lepas tu Nabi Ibrahim AS
Ketika dia pergi ke laut, dia nampak bangkai laut tu dimakan ikan laut. Dia tolak ke darat, dimakan pula binatang darat. Tolak ke laut, akhirnya habis. Ya, maka Nabi Ibrahim kata, ya, Rabbi kaifa tuhyil mauta. Ya Tuhanku, macam mana kau hidupkan balik orang dah mati? Dah tinggal gangka, dah habis semua kan. Allah segegah Nabi Ibrahim, awalam tu'min, kau tak beriman ke Ibrahim? Nabi Ibrahim kata walakin liyatma'inna qalbi. Aku beriman ya Allah, tapi pertanyaanku untuk memantapkan lagi. Kerana Nabi Ibrahim cari proses kemantapan iman. Kita ni bukan Nabi, bukan Rasul, bukan sahabat, bukan tabi'in, dah ujung-ujung kotai ni. Kalau kita tak buat persiapan tentang memantapkan iman dengan ilmu dan amalan, bimbang-bimbang ledakan akhir zaman ni 73 perpecahan berlaku. 73 puak akan timbul. Tengok macam-macam pahaman sekarang. Kulluhum finnar, semua tu dihumban ke dalam neraka Jahannam. Illa firqatan wahidah, melainkan satu puak. Yang disebut dalam hadis yang lain, may ya'is minkum fasaira ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajis. Rasulullah menyatakan di kalangan sahabat, barang siapa yang dipanjangkan umur Ta'ala, dia akan melihat perpecahan umatku begitu banyak. Macam-macam pahaman ada. Ya, maka kena sambut dia macam mana? Fa alaikum bisunnati, kamu kena wajib berpegang teguh dengan sunnah perjalanan Rasulullah SAW. Ya, dan sunnah khulafa'ir rasyidin, pengganti-pengganti Rasulullah di kalangan sahabat. Yang terbesar Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya yang lain. Cara berpegang, addu 'alaiha bin nawajis, kena gigit dengan gigi geraham. Ini apa maksud? Kinayatun an syiddatut tamassuk 'ala sunnah. Kinayah isyarat kepada kita pegang sungguh. Kalau bara api biar sampai jadi abu. Itu maksudnya, bahawa dia akan selamat. Gigit dengan gigi geraham. Jangan gigit dengan gigi depan. Kita makan daging yang lihat, daging tetel kan. Kalau kita gigit depan, orang dah balik dah sudah ya. Letak belakang dia rap sekali dia putus. Maknanya kena kuat sungguh berpegang dengan perjalanan Rasulullah SAW dan para sahabat. Sebab etika kita ahli sunnah, kita pegang Quran, hadis, ijma'. Ijma' apa? Ijma' sahabat. Ya, makna para sahabat. Kias. Mana jemaah mereka yang diaku oleh Nabi SAW. Ya, khairul qurun qarni, summa alladhina yalunuhum, summa alladhina yalunhum, summa sakata. Sebaik-baik kurun-kurunku, kata baginda SAW. Kemudian kurun yang mengiringi kurunku, sahabat. Kemudian kurun mengiringi sahabat tabi'in. Stop dekat tu. Kemudian Nabi diam. Bermakna kurun kita ni tak ada jaminan apa-apa. Dan zaman yang kita ada ni zaman yang para sahabat tak nak duduk. Ya, jangan kita kata seronok, sahabat tak nak duduk zaman kita ni. Zaman penuh dengan fitnah. Satakunu fitan fi akhir zaman la yanju minha illa bil ilm. Akan datang fitnah yang berlambak-lambak di akhir zaman, tidak selamat melainkan dengan ilmu yang sebenar, yang diambil betul daripada ya kita berguru-guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman sangat hebat. Biasa ceritakan keadaan rosak ke zaman sahabat, kata ya Rasulullah, doakanlah kami agar kami tak bertemu zaman yang sedemikian. Bayangkan kita dengan kenipisan iman dan tak pernah melihat Rasulullah SAW, tak terzaman, tiba-tiba bertemu dengan suasana yang sangat hebat. Ya, kalau tak betul-betul kita berpegang, Masya Allah, bimbang dan bahawasanya dibangkitkan mereka pada hari kiamat dan dihisap. Waktu disuruh kita hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap. Ya, fazin jami'a aqwalika wa af'alika bimizani syariah, sila timbang segala perkataan kenyataan kamu dan perbuatan kamu, timbang dengan apa? Bimizani syariah, dengan neraca syariat. Kita nak buat ni syariat, lulus tak? Lulus, buat. Yang macam hadis Nabi jelas, wa in kana khairan famdih, kalau baik teruskan Nabi kata. Wa in kana syarran, kalau benda tu tak mukhalif li syar'i, maka fantahi, sila stop. Sebab kerja kita di sini tak habis, dia akan menghadap mahkamah qadi Rabbul Jalil di akhirat, lagi besar tuan. Melainkan perhimpunan orang tertentu, dan bahawasanya dibangkitkan mereka itu pada hari kiamat dan dihisap mereka itu pada mauqif, ya, tempat mereka berhenti. Mana? Di pada mahsyar. Sebab tu hari-hari kita sebut mahsyar kan. Pagi-pagi dah sebut, bangun daripada sebelum subuh tu dah sebut alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur.
Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menghidupkan balik. Sebab mati tidur ni mati kecil dia panggil. Sebab roh yang keluar tu dia panggil ruhul yaqazah, roh kesedaran. Sebab tu orang mati tak sedar, dia orang tidur. Bila dibalik-balik kita sadar balik. Kalau rohul hayat keluar, itu kena pergi beli batu nisan, kena beli kapur baru kan. Itulah habis tamat cerita dia maknanya. Allah karim. Dan hisab mereka pada mauqif atas segala amal mereka itu, ya, satu demi semua dia akan hisab dengan detail, ya. Tu melainkan mereka yang masuk syurga tanpa hisab, ya. Di antara di golongan syuhada tu di Palestin, kita tengok dia apa, di Lebanon dan di seterusnya, di mana-mana, di Chechnya, macam-macam, di Rohingya yang diazab mereka, dibunuh, yang mati mereka mati syahid, yadkhulunal jannah bighairi hisab, ya. Di Gaza kita tengok dia bantai tu Yahudi binatang tu kan. Binatang paling jahat merangkak atau ke bumi. Coba dia, orang kafir, si kafir tu taraf dia binatang yang paling jahat merangkak atau ke bumi. Bidalili qaulihi ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala, inna syarrad dawab, sesungguhnya binatang yang paling jahat merangkak atas bumi siapa? Allazina kafaru. Tu ayat Quran terang. Ya, Quran kata orang kafir ni binatang yang paling jahat merangkak atas muka bumi. Ya, dia tuan-tuan kau jumpa orang kafir kata, ya syarrad dawab. Oi, apa itu? Gitu. Kau jawab je dah kata. Syarrad dawab tu binatang yang paling jahat merangkak atas muka bumi. Jahat tak jahat dia menolak ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia menolak ketuhanan. Tonton tengok cerita si Tenggang pun naik angin kan. Ya, ibu yang mau beli anak, tiba-tiba anak dah dia kaya raya, ibu dia pergi jumpa, dia kata, kau siapa? Akulah ibumu. Hai, kau orang mana? Pergi. Kita wah, kau menghajar punya anak. Ini bawa anak dengan ibu, dia bukan anak ibu. Antara makhluk yang fakir, yang hina kita dengan Tuhan, pemilik segala-gala ni. Ya, ahad tunggal, tiba-tiba dicabar ketuhanan Tuhan, dibuatnya patung, kayu dan macam-macam. Ya, sebab tu zalim yang paling besar al-isyraku billah, menyekutu dan syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu zalim yang paling besar yang diperangi oleh semua nabi-nabi dan rasul-rasul supaya hapuskan, ya, itulah kesyirikan dan membawa pahaman ataupun agama tauhid. Tauhid lawan dia tasyrik, menyekutukan Tuhan. Sini kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala pemilik. Sebab tu bila orang kafir ni dia engkar aja ketuhanan Allah, maka orang paling jahat dia. Ya. Dia bukan jahat dengan orang kan, jahat dengan Tuhan punya segala makhluk. Bayangkan betapa besar dia. Sebab tu Tuhan sifat dalam Quran tu perangai dia, inna syarrad dawab, sungguhnya binatang yang paling jahat merangkak atas muka bumi. Habis. Dan mauqif, ya, tempat mereka berhenti untuk dihisap tu, ya, melainkan mereka yang masuk syurga dengan tiada hisab. Allahumma ja'alna minhum. Di antaranya orang yang kekal mengerjakan qiyamul lail. Ya, bangun malam tuan-tuan, jangan tinggal. Kau cari uzur lain lah, insya-Allah dia lepas daripada hisab. Ya, dia yaqumul lail, dia bangun malam, wan nasu niyam, dan kadang manusia tidur dibangun menghadap Allah Taala. Maka besar martabat dia, dan disebut dalam kitab-kitab bahawasanya mereka itu akan menerima satu ganjaran besar lepas dari azab kubur, masya-Allah. Dan kubur, bila dia dikubur dia senang menjawab, atau lepas maka di depan lebih mudah. Kalau dikubur disangkut, ya, depan jawab dia lagi berat. Ya, itu. Dan ditimbangkan segala amal. So disuruh timbang amal kita sebelum ditimbang, sebelum dikira, kita kira dulu. Ya. Sebab Syekh Makinuddin Al-Asmari, seorang daripada waliullah, dan antara sebab dia diangkat martabat tinggi di sisi Allah Ta'ala ialah sebab dia melakukan penghisaban sebelum tidur. Tiap-tiap hari sebelum tidur dia ambil, ya, 20 minit ke, kalau kita 10 minit ke, hisap balik. Daripada sejak kita bangun sampai nak tidur balik, apa kita buat? Hisap sejam kita kira, renung balik. Kalau sikit bertemu yang baik, amalan salih, kita bersyukur kepada Allah. Ya la in syakartum la azidannakum. Bila kita syukur ada ziyadah, Tuhan akan tambah lagi. Dan sekiranya bertemu dengan tak baik, cepat-cepat kita taubat. Takut-takut kita tidur terus. Ada juga kan orang tidur terus, kalau tak ada kerah terus. Itu maknanya kita hisap sebelum tu. Maka insya-Allah dengan ada penghisaban, mana bersihlah kedudukan dia. Sebagaimana cermin, hisap ni ibarat cermin, mir'ah. Bila kita tengok cermin, nampaklah kita pakai baju terbalik ke, butang tak kena ke, apa sebagainya. Kalau tak tengok, ya, ada orang satu hari tak tengok cermin, ya.
Semua tengok cermin tuan ni. Nak tengok nak adjust biar dia tidak maknanya apa? Pakaian biar kemas, apa itu maknanya. Apa itulah kemas rohani itu lebih besar lagi. Maka kita gunakan apa? Muhasabah. Ya, dan gunakan apa? Penimbangan. Kita timbang balik amalan kita tadi. Dan hisab dia. Dan ditimbang segala amal mereka itu pada neraca. Dan lalu sekalian mereka atas sirat. Dalam syarah Sahih Muslim disebut 17,000 tahun panjang. Kita jam mata highway pun dah mabuk. Ya, jam 10 jam, 20 jam jam. Pening kepala kita. Duduk dalam aircon dalam kereta. Dibayangkan besok matahari biqadir rumhin, sekadar sedingkan. Kita pun tak tahu nak kata macam mana tuan ni. Ya, bayangkan sekarang matahari duduk langit keempat. Saintis sekali ozon dia banyak dah nipis pun kita dah rasa panas ni macam ni. Ya. Dan sekarang ni matahari dikawal oleh 9 orang malaikat. Disebut dalam kitab Mukhtarul Ahadis, malaikat menyimbah salji ke arah matahari. Disembah salji supaya suhu matahari itu mu'tadil, sederhana, dapat diguna pakai oleh penghuni bumi kita ni. Kalau malaikat tu mogok, mampu habis kita semua kan. Ampun jawab dia, garing habis. Bayangkan matahari punya kepanasan kan. Tu langit keempat. Sekarang kita panas pun tak tahan. Kalau 40 darjah lebih pun kita dah tak tahan kan. Tengok biasa kalau macam mana kalau biqad rumhin. Rumhin tu ada dua makna. Setengah ulama katakan ila mailin, satu batu. Setengah ulama kata sedingkal. Baiklah kita ambil satu batu dah. Satu batu cukup dah. 10 batu pun tak apa. Masih dalam kawasan bawah. Hancur kan. Tapi tak mati. Itu yang perlu mereka, masya-Allah. Ada yang sampai pusat, ada yang tenggelam terus masa. Itu dengan kadar aman dia. Lagi kencang dia buat maksiat, lagi tenggelam dia. Dia tenggelamkan diri maksiat, tenggelam lagi besok dia padang mahsyar. Ya, sehingga orang kafir mengata, ya Allah, kami tak sanggup duduk di padang mahsyar, nak masuk neraka lah. Dia tak tahu neraka lagi dahsyat. Ya. Dia kena kat padang mahsyar, dia tak tahan dah. Itu maksud dia apa? Kita kena cek balik. Semua suasana dia akan kita lalui. Kullu atin qarib. Tiap-tiap benda pula akan datang, dia akan makin lama makin dekat. Dan ulama menyebutkan bahawasanya sirat ni gambaran kita dah ada atas dunia ni. Ya. Gambaran kita meniti atas sirat dah ada. Manakala dengan diukur dengan amal kita. Kalau amal kita dah mengerjakan amal soleh, pantas laju, sajulah sana. Ya, kalau lembab dah sana. Ya, dan sana pula ada kalalib. Itu dalam hadis sahih. Siapa yang lalu kan malaikat akan kait. Melayang-layang dia jatuh tuan. Ya, bayangkan ditarik kait jatuh melayang. Malaikat turun kait. Ya, siapa dia yang terkait? Mereka yang rela di dunia, ya, dikait dengan maksiat dan mungkar. Maksiat tarik diikut, mungkar tarik berikut. Kan kena tarik pum, melayang-melayang. Dalamnya neraka ialah 70 tahun perjalanan. Setengah Rasulullah SAW duduk dengan sahabat, maka dengan satu wajbah, satu dentuman yang cukup kuat. Lalu baginda SAW bertanya kepada sahabat, tahu tak kamu apa dentuman itu? Secara beradab sahabat tanya, Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Maka Rasul menyatakan, itulah batu yang bau sampai, batu yang besar bau sampai ke dasar neraka, yang telah ditolak, dilepaskan daripada mulut neraka untuk memakan masa 70 tahun. Bayangkan tuan, batu kalau kita cempak lautan dunia yang tak sampai 20 km dalam ni pun, kalau kita cempak sekejap dah sampai. Kalau batu besar dia punya pergi jauh tuan. 1 minit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, setahun. Masya Allah. Ni 70 tahun. Umur kita bukan tak sampai 70 tahun ni. Batu tu berapa dalam ni. Ya, apa itulah tempat bakaran yang maha dahsyat ni. Allah. Jadi orang akan lalu tu, wa in min syai'in illa wariduha, tidak ada seorang malaikat yang lalu. Cuma cara lalu tu ada yang macam kilat, api neraka boleh tak nampak. Allahumma ja'alna minhum. Ya, dia punya lalu kami. Ada yang macam angin yang kencang laju, ada yang macam berlari, ada berjalan, ada yang mengesut pada dan ya, ada yang jatuh bangun pun ada juga. Itu suspend juga tu. Ya, dia jatuh tapi tak sempat jatuh, dia bangun balik, jalan jatuh balik atas sirat lagi tu. Bayangkan, ada pengait pula lagi tu. Ini orang yang jatuh maksiat, dia cepat tobat. Dia jatuh maksiat ibarat dia jatuh, tapi dia tobat ibarat dia bangun balik. Ya, itu maknanya. Ada yang mengangkat, ada yang belum, baru nak cecal orang panggil. Ya, buah kaki nak letak di sambar api neraka. Siapa tu? Tu gulungan akilur riba, pemakan riba dan tadi. La'anallahu akilur riba wa muqilahu wa syahidai wa katibah. Allah Taala melaknat orang makan riba
ya, syahid pun dia punya apa, saksi dia, katib dia menulis, kerani dia, habis terlibat habis semua. Ya, itu di antara orang yang akan digentab awal lagi api neraka gentab. Allah, ya. Jadi sirat lambang dia atas dunia lah. Manakah kita nak laju, sini proses dia. Laju ni kita mengerjakan ibadat dengan semangat, insya-Allah laju di sana besok. Kalau lambat dia, lambatlah. Ya, kalau jatuh dia dengan maksiat, maka jatuhlah dia ke dalam lautan besar neraka, tuan-tuan. Ya, Allah. Dan bahawasanya segala orang yang mukminin meminum mereka daripada haud, itu kolam yang disediakan, ya, kolam haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi besar itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mendapat mereka itu syafaat, ya, syafaat pada hari kiamat. Orang mukmin didapat, jadi dia mati beriman. Sebab tu wajib kita mempertahankan iman dan akidah, ya, sekuat-kuatnya, jangan sampai tergelincir, tuan. Dan sebesar-besar syafaatnya sallallahu alaihi wasallam ialah asy-syafaatul uzma, ya, iaitulah syafaat yang amat besar pada faslil qada, dan dihimpunkan dengan dahsyat daripada masa suasana yang sampai orang kafir pun tak sanggup masuk neraka. Dia kata kan, cari Nabi Adam 1000 tahun, 1000 tahun baru jumpa Nabi Adam, minta syafaat. Nabi Adam kata, nafsi, nafsi, aku dengan diri aku tak banyak, aku malu dengan Tuhan. Cari lagi Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya beberapa Nabi yang semua tak berani. Akhirnya bertemu dengan Rasulullah SAW. Bila sebut Rasulullah SAW, Rasulullah pun sujud. Kemudian Allah Ta'ala kata, irfa' ra'sat sal tu'ta wa syafa'tu syafa', ya Muhammad, angkat kepadamu, ya, irfa' ra'sat sal tu'ta, mintalah aku perkenankan, wasfa'tu syafa', dan beri syafaat, aku akan luluskan syafaat, ya. Maka diminta faslul qada, mana baru disegerakan, maknanya penghisaban, baru tuan-tuan, hisab satu-satu dengan detail pula. Masya Allah, itulah keadaan yang sangat ngeri di sana, tuan-tuan. Sebab tu apa saja kita nak buat, ingat sana, iza arata anta fana'amdan fatadabbar akibatah. Bila kita nak buat satu tindakan, fikir apa kesan dia di sana. Kalau baik, teruskan, Nabi kata, ya, wa in kana syarran pantahi, kalau tak elok, berhenti. Sebab risiko dia amat besar, dia tak ada siapa yang boleh lepas, tuan-tuan. Dan bahawa ia i'tikad pula bahawasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dipanggil sebagai Rasulullah ialah Arabi. Arabi bukan Arabi. Kalau Arabi itu orang darat, Arabi ialah lagi panggil Quraisy. Ya, bangsa yang paling mulia di Arab ialah Quraisy. Iaitu Nabi besar kita Muhammad SAW, anak kepada Abdullah, dan anak kepada Abdul Muttalib, anak kepada Hashim, anak kepada Abdul Manaf, anak kepada Qusay, dan anak kepada Kilab, dan anak kepada Murrah, anak kepada Ka'ab, dan anak kepada Luwai, dan anak kepada Ghalib, dan anak-anak Fihrin, anak Malik, anak An-Nadar, atau Kinanah, ya, anak Huzaimah, anak Mudrikah, dan anak Ilyas, anak Mudar, anak Nizar, anak Adnan. Cakap tu ulama bagi. Ada sampai akhir pun ada, tapi tak berapa takut silap. Yang sampai ni clear sampai Adnan ni. Ya. Itu maknanya apa? Nasab baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan bondanya ialah Aminah, ya, binti Abdul Wahab, iaitulah anak kepada Abdul Manaf, anak kepada Zuhrah, dan anak Kilab. Dan bahawasanya ialah kesudahan segala anbiya dan mursalin, penutup segala nabi-nabi dan rasul-rasul. La nabiyya ba'di, tak ada nabi selepas aku, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Siapa mendakwa nabi, walaupun khusus bagi masa Melayu ke, habis jawab murtad orang tu, keluar daripada agama. Dan bahawasanya diperanakkan, dilahirkan baginda sallallahu alaihi wasallam di Makkah, bumi yang kering kontang. Sengaja Allah letakkan kekasih dia, tuan. Banyak hikmat di situ. Ya, kenapa Nabi tak dilahirkan di Europe? Ya, tempat California ke, tempat peranginan Kashmir ke mana, tak ada. Kekasih dia diletak di tengah padang-padang pasir, tuan. Ini menunjukkan anna dunia la qimata laha, bahawa dunia tidak ada nilai di sisi Allah. Ya, dunia tidak ada nilai. Kalau ada nilai, ya, dia tak berikan kepada kekasih dia. Maknanya apa? Itu menunjukkan bahawa ukuran bahawasanya dunia tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Sengaja Allah letakkan Nabi yang dikasih di situ. Ya. Nilai yang besar adalah di akhirat besok. Sebab dalam hadis Nabi kata, "Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah, ma sakal kafir jar'ata ma'in."
Kalau adalah harga dunia daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, harga dia 11 sayap nyamuk. Bukan 12, 11 sayap nyamuk. Masa kalau kafir jur'ata ma'in, Allah Ta'ala takkan beri orang kafir itu seteguk air pun. Li'annal kafiru aduwullah, bahawa kafir itu musuh Allah Ta'ala. Tapi sekarang orang tengok orang kafir pun, orang tengok belah pantai tu, dah naik habis cuma bangunan diri sebentar. Pada hakikat benda tak ada nilaian. Orang Islam tak ada, tak memandang besar benda tu. Apa mana dunia tidak ada nilaian. Jangan ukur manusia dengan keduniaan, ukur manusia dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia sisi Allah adalah orang yang paling tinggi darajat takwanya. Dan dibangkitkan dia padanya di Mekah, dan berpindah ia ke Madinatul Munawwarah, kemudian daripada Isra dan wafat ia sallallahu alaihi wasallam padanya di Madinah, dan dimakamkan padanya dan pada rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan bahawasanya syariatnya menasahkan segala syariat yang dahulu atasnya, dan kekal syariatnya hingga hari kiamat. Dan wajib pula atas tiap-tiap mukallaf, mana orang yang ditaklifkan syar'i yang akil lagi balik, bahawa diketahui akan segala syarat agama dan adalah ia cawang baginya. Semua maknanya syariat agama dikena tahu, dan juga forok-forok agama, iaitu usuluddin, fiqh dan tasawuf. Itu paling tidak mesti diketahui sebagai wajib ainih yang dikenali dengan fardu ain atas setiap individu. Wajib dia membersihkan akidah dengan tauhid, dan membersihkan amalan yang zahir dengan ilmu fiqh, dan membersihkan batin dengan ilmu tasawuf. Dan semua-semua ni, tiga ni adalah makhaz, tempat ambilan dia daripada Quran dan hadis-hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian babu jazri tarikis salah, bab menyatakan menakuti akan orang yang meninggalkan akan sembahyang. Wallahu a'lam.